Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-musannif al-imam Abu Zaid al-Qayrawani rahimahullah wa nafa'allahu bi ulumihi fi daraini amin. Wa tajalla lil jabali fasara dakkan min jalali. Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, tajalli, yakni menampakkan sebahagian kebesarannya kepada bukit, menyebabkan bukit pecah kerana kehebatan atau keagungan zatnya. Wa anna al-Qur'ana kalamullahi laysa bimakhluqin fayabidu wala sifatan di makhluqin fayanfadu. Wajib diketahui bahawa sesungguhnya Al-Quran yang berupa kalam Allah bukanlah makhluk hingga ia akan musnah, kerana sifat makhluk adalah musnah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbik. Setiap yang berada di atas muka bumi ini semuanya akan fana, akan binasa, dan yang kekal hanyalah wajah Tuhanmu, yakni zat Tuhanmu. Jadi jika sekiranya diandaikan bahwasanya Al-Quran ini makhluk, maka dia akan binasa lah, makhluk akan binasa. Jadi kerana itu Al-Quran ini bukan makhluk, tetapi dia kalamullah. Nah, kalamullah iaitu kalam dengan makna sifat yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana zat Allah itu qadim, maka sifat Allah Taala juga adalah qadim, dan oleh kerana Al-Quran ini termasuk dalam kalamullah, maka dia juga adalah bersifat qadim. Maka oleh kerana dia qadim, tidak boleh kita sebut dia sebagai makhluk. Cuma Al-Quran sebagai kalamullah, dia berbeza dengan Al-Quran dalam rupa lafaz. Al-Quran dalam rupa lafaz. Lafaz yang bentuk tulisan, lafaz dalam bentuk bacaan makhluk. Jadi itu semua dipanggil sifat kepada makhluk. Sifat kepada makhluk, maknanya dilafazkan oleh makhluk, ditulis oleh makhluk. Yang itu sebagaimana realiti lah, kita tengok orang yang menulis Al-Quran, kalau dia nak padam, dia boleh padam. Dia padam. Dia tulis contohnya Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia ambil pemadam, dia padam. Jadi adakah itu kita nak anggap sebagai qadim? Kerana kalau qadim, tentu tak boleh dipadam. Jadi sebab itu kata ulama, Al-Quran yang dimaksudkan yang qadim itu, yang bukan makhluk itu, ialah Al-Quran yang bersifat kalamullah. Bersifat kalamullah. Adapun Al-Quran yang bersifat lafaz, yang bersifat tulisan, maka itu adalah hadithun. Itu adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah yang mana yang boleh berubah dan juga boleh dipadamkan. Cuma kita kena hormatlah, walaupun Al-Quran yang berupa lafaz, yang berupa mushaf itu bukan hakikatnya kalamullah. Namun wajib dihormati kerana dia itu dilalah yang menunjuki ataupun yang
yang menunjuki kepada kalam Allah ataupun yang mencatatkan kalam Allah Ta'ala. Ya. Kemudian wal imanu bil qadari khairihi wa syarrih wa hulwihi wa murrih wa kulli dhalika qaddarahu Allahu Rabbuna wa maqadirul umuri biyadihi wa masdaruha an qada'i. Di antara kewajiban yang wajib ke atas mukallaf ialah meyakini atau beriman. Di antara kewajiban seorang mukallaf itu ialah beriman dengan takdir, yakni ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang baiknya dan yang buruknya, yang manisnya dan yang pahitnya. Semua yang demikian itu telah ditentukan oleh Allah Tuhan kita. Yakni semua yang baik ditentu Allah, yang buruk juga ditentukan Allah, yang manis juga ketentuan Allah, yang pahit juga ketentuan Allah Ta'ala. Ketentuan bagi segala perkara atau urusan di alam ini adalah di tangannya, biyadihi, di tangannya, yakni dalam kekuasaan Allah. Tangan ini merupakan ucapan dipanggil majas bagi maksud kekuasaan. Contoh macam kita sebut, dia kata kampung ini berada dalam tangan saya. Jadi bukanlah kita, mustahil lah kalau kita nak fahami dia sebagai makna hakiki. Sebab kampung ini besar daripada tangan. Jadi kita fahami dengan makna majaz, dia panggil, iaitu kekuasaan. Maknanya kampung ini berada di bawah kekuasaan ataupun di bawah seliaan pentadbiran saya. Wa masdaruha an qada'ih, dan puncanya adalah daripada ketetapannya dan ketetapan Allah. Jadi sebagian ulama membezakan di antara qada' dan qadar. Dan qada' ini ketetapan Allah. Al-qada' al-hukmu. Al-qada' sama makna al-hukmu, hukmullah, ketetapan Allah Ta'ala. Adapun qadar ataupun takdir, iaitulah pelaksanaan dan terhadap ketetapannya. Jadi segala yang berlaku di alam ini sudah pun ditetapkan dan juga direncanakan oleh Allah. Semuanya berlaku dengan iradah Allah Ta'ala. Kemudian dilaksanakan oleh Allah Ta'ala dengan kudrahnya. Jadi pelaksanaan itu dipanggil qadar. Jadi segala yang baik, segala yang buruk, segala yang berlaku di alam ini, semuanya merupakan qada' dan juga qadar daripada Allah. Ditentukan Allah dengan qada'nya dan dilaksanakan Allah dengan takdirnya, dengan dipanggil apa, ketentuannya. Dan setiap inci, setiap zarah yang berlaku di alam ini, maka semuanya adalah daripada kejadian Allah Ta'ala, kejadian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itu disebut al-kainat. Dipanggil alam ini merupakan al-kaun. Al-kaun makna kejadian. Dia bukan wujud dengan sendiri. Dia adalah peristiwa, dipanggil. Alam ini merupakan peristiwa. Al-kainat, ketentuan, kejadian. Siapa yang menjadikan dia? Dia itu al-mukawwin, dia adalah Allah. Al-mukawwin yakni fi'lul yang melaksanakan at-takwin, yang melakukan takwin, ketentuan kejadian itu adalah Allah Subhanahu wa taala.
alima kulla syai'in qabla kaunihi fajara ala qadarihi la yakunu min ibadihi qawlun wala amalun illa wa qad qadahu wa sabaqa ilmuhu bih ala ya'lam man khalaqa wa huwal latiful khabir. Dia mengetahui, dia yakni Allah mengetahui segala perkara sebelum terjadinya lagi. Ini Imam Abu Zaid Al-Qarawani pun dia sebut istilah kaun, qabla kauni. Dia mengetahui segala perkara sebelum kejadiannya, sebelum terjadinya lagi. Fajara ala qadarih, di mana perkara itu, yakni kejadian itu hanya akan berlaku mengikut ketetapannya. Tidak ada sebarang ucapan maupun perbuatan yang terjadi dari hamba-Nya melainkan telah dia putuskan, telah dia putuskan dan telah berlalu ilmunya tentangnya, sebagaimana firman-Nya yang bermaksud ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah Tuhan yang menjadikan tidak mengetahui tentang makhluk-makhluk yang dia jadikan, sedangkan dia adalah Al-Latif, yakni Tuhan yang mengetahui sekecil-kecil urusan dan serumit-rumitnya, serta Al-Khabir, yakni Tuhan yang mengetahui hakikat segala perkara. Jadi sudah tentulah Tuhan yang menjadikan, dia sangat mengetahui apa yang dia jadikan, kejadiannya. Ala ya'lamu man khalaqa wa latiful khabir. Ada ala itu. Ala ya'lamu man khalaqa, ditinggal. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Yudhillu man yasha'u فيخذله بعدله ويهدي من يشاء ويوفقه بفضله فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وإرادته من شقي أو سعيد. Dengan keadilannya, dia yakni Allah menyesatkan siapa yang dia kendaki, iaitu dengan dibiarkan orang itu tanpa diberi taufik. Jadi maknanya segala yang berlaku di alam ini dengan ketetapan Allah, tidak terkecuali. Dan kadang-kadang ada orang melahirkan suatu persoalan, apakah Allah Ta'ala meridai kesesatan yang berlaku di alam ini? Jadi jawapannya, kita kena bezakan di antara takdir dan juga redha. Di antara takdir dan juga redha. Segala yang berlaku di alam ini, ketetapan Allah, ketentuan Allah, mustahillah berlaku tanpa Allah Ta'ala berkehendak. Mustahil berlaku tanpa tertakluk dengan kehendak Allah. Tapi apakah Allah Ta'ala redha? Tak semestinya. Tidak semestinya. Apa yang dia berkehendak itu dia redha. Mana dia cuma mengizinkan berlaku, tapi dia tidak redha. Sebagai contoh, tak semestinya. Benda yang sebagai contoh kita sebut tadi, dan dalam matan ini pun Imam Abu Zaid Al-Qarawani, penulis matan kita ni, dia sendiri pun sebut dalam tentang ilmu Allah, tentang ilmu Allah Ta'ala. Segala yang berlaku di alam ini, selain tertakluk dengan kehendak Allah, dia juga sudah berada dalam ilmu Allah sejak daripada azali. Kerana Allah Ta'ala ini, dia bersifat dengan mengetahui sejak daripada azali. Jadi dia mengetahui yang lalu, dia mengetahui yang hari ini, dan juga dia mengetahui yang akan datang. Maka bila ditanya, apakah Allah Ta'ala
sudah sedia maklum, mengetahui bahwasanya Fir'aun akan sesat. Ataupun kita sebut iblis lah, iblis akan sesat. Iblis akan enggan untuk tunduk kepada sujud pada Adam. Jadi kita menyatakan bahawa mustahil Allah Ta'ala tidak tahu sebab dia maha mengetahui. Maka dia redha ke tidak perbuatan iblis itu? Maka jawapannya mustahil dia redha. Kalau dia tidak redha, kalau dia redha, sudah tentu dia tak akan mengusir iblis daripada syurga. Menunjukkan bahawasanya dia tidak redha. Jadi menunjukkan ini sebagai kita kata, apakah tidak berlaku kontra, tidak berlaku kontra. Sebagai contoh, kita katakanlah kita ini dikurniakan suatu ilmu oleh Allah. Kita tidak dikurniakan ilmu yang penuh. Tidak ada manusia yang dia mengetahui semua perkara. Tapi ada orang-orang yang dikurniakan Allah dengan kebolehan untuk membaca, dia panggil. Membaca untuk mengagak suatu perkara yang akan berlaku. Maka dia pun kata dekat kita, berhati-hati kamu, saya rasa kamu ni akan kerugian. Contoh. Dia tengok, mungkinlah dia tengok cara kita berniaga dan dia ada pengalaman tentang perniagaan. Maka dia pun nasihatkan kita, berhati-hati, saya rasa kamu ni akan ditimpa dengan kerugian. Okey, kita mendengarnya. Kita mendengar, ikutlah kita nak sebut apa, kita dengar bacaan dia ke ataupun ramalan dia. Kita mendengar begitu. Kemudian 1 tahun yang berikutnya, kita benar-benar ditimpa dengan kerugian. Kita benar-benar ditimpa dengan kerugian. Okey. Apakah boleh kita bertemu dengan orang itu, kawan kita tadi, lalu kita marahi dia? Kita kata kepada dia, dengan sebab kamulah saya menjadi rugi. Jadi itu tak boleh demikian. Kerana bukan dia yang menyebabkan kita rugi. Dia hanya meramalkan saja. Berdasarkan kepada pengalaman dia, tengok kita cara kita berniaga. Dia hanya mengetahui berdasarkan ramalan dia saja, bukan dia yang mentakdir, bukan dia yang menyebabkan kita rugi. Itu dari segi ilmu. Itu dari segi ilmu. Maka begitu juga dalam masalah ini, manusia ini mendapat hidayah kerana Allah. Allah yang beri hidayah. Maka sebab itu kita menyatakan bahawa hidayah itu datang daripada Allah. Dan manusia yang sesat juga adalah dengan ketetapan dan ketentuan daripada Allah, iradah daripada Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala sendiri beritahu dalam Quran bahwasanya hidayah ini ada asbab dia. Kalau kamu benar-benar nakkan hidayah, kamu kena melakukan asbab hidayah. Di antaranya apa dia? Belajar. Di antaranya tidak sombong. Di antaranya berdoa. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah daku ya Allah jalan yang lurus. Dan kesesatan, ketetapan Allah, kesesatan pun ada asbab dia. Asbab sesat apa dia? Di antaranya adalah sombong. Sombong. Bila ditegur, bila diajak, kita tidak mau berfikir. Kita lebih memandang kepada, orang kata apa, diri kita lah. Dan kita memperlekehkan orang yang mengajak kita pada kebaikan. Seumpama umat-umat Nabi yang terdahulu. Di antara asbabnya ialah tidak berdoa. Tidak mau berdoa mohon hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itu, walaupun kita meyakini segala yang berlaku di alam ini adalah ketetapan daripada Allah, takdir Allah, maka tidak harus untuk kita
yang berhujah dengan ketetapan tersebut untuk kita meninggalkan ikhtiar. Ya, karena segala ketetapan Allah itu diikat, bukan segala, maknanya ada ketetapan-ketetapan Allah itu yang diikat dengan asbab. Jadi menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kita, mentaklifkan kita untuk mengambil sebab-sebab tersebut. Lainlah kalau di sana ada ketetapan-ketetapan yang telah mutlak, yang mubram, yang tidak tertakluk lagi dengan sebab, maka pada ketika itu Allah tidak akan hisab kita, insya-Allah. Maka setiap manusia telah dimudahkan oleh Allah untuk menuju kepada ketetapan yang telah berlaku, yang telah berlalu dalam ilmu Allah dan iradahnya, sama ada dia merupakan orang yang celaka ataupun yang binasa. Ya. Tapi kita kena ingat bahwasanya segala ketetapan, maknanya segala ketetapan yang berkait dengan taklif ada sebab-sebab. Jadi Allah Ta'ala akan, ya Allah yang Maha Adil, dia tidak mengkiri janji. Maka sesiapa yang melakukan asbab-asbab yang membawa kepada kebahagiaan, maka akan menjadi dia orang yang bahagia. Di sini ya. Dan orang yang melakukan asbab yang membawa kepada celaka, maka akan menjadilah dia orang yang celaka. Jadi jawapan dia, segala yang berlaku, akan ada orang yang binasa, yang celaka, yakni ahli neraka, ya, dengan ketetapan Allah. Tapi berpunca daripada dia sendiri yang melakukan asbab-asbab yang telah ditetapkan Allah bahwasanya orang yang melakukan asbab-asbab tersebut dia akan binasa. Jadi kenapa dia nak memilih asbab binasa dan meninggalkan asbab bahagia? Maka itu akan dihisab oleh Allah Ta'ala di akhirat. Ta'ala ayakuna fi mulkihi ma la yurid, atau yakuna li ahadin anhu ghinan, atau yakuna khaliqun li syai'in illa huwa rabbul ibadi wa rabbu a'malihim wal muqaddiru li harakatihim wa ajalihim. Amat jauhlah untuk berlaku. Amat jauh di sini maknanya amat jauh untuk diterima oleh akal. Apabila dikatakan berlaku dalam kerajaannya, yang dalam kerajaan Allah, perkara yang tidak dia kendaki, atau untuk ada seorang yang kaya darinya, yakni tidak berhajat kepadanya, atau untuk ada seorang pencipta bagi sesuatu selain dia, yakni Allah. Tuhan yang menjadikan sekalian hamba dan yang menjadikan segala perbuatan mereka. Tuhan yang menentukan segala, dialah Allah, yakni Tuhan yang menjadikan sekalian hamba dan juga yang menjadikan semua perbuatan mereka. Tuhan yang menentukan, yakni Allah, dialah juga Tuhan yang menentukan segala pergerakan mereka dan juga ajal-ajal mereka. Jadi mustahil ada di alam ini, sama ada dalam bentuk kejadian atau perbuatan hamba yang tidak tertakluk dengan kehendak Allah Ta'ala. Itu merupakan suatu yang jauh untuk diterima oleh akal. Al-ba'ithu rusula ilaihim liiqamatil hujjati alaihim. Dialah Allah, Tuhan yang mengutuskan para rasul kepada mereka, yakni manusia, untuk menegakkan hujahnya terhadap mereka. Sehingga apabila di akhirat nanti orang yang masuk syurga dengan hujah dan orang yang masuk neraka pun dengan hujah. Dengan hujah. Iaitu mereka masuk syurga dengan sebab iman dan juga amal saleh. Iman dan amal saleh yang telah disampaikan oleh Rasul. Dan orang yang masuk neraka pun dengan sebab kekufuran dan juga kedurhakaan yang telah pun diberi inzar oleh Rasul.
Maka dia menyebutkan summa khatama risalah wa nizarata wa nubuwata bi Muhammadin nabiyhi sallallahu alaihi wasallam faja'alahu akhiral mursalina basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Kemudian dia menutup kerasulan, peringatan dan kenabian para nabi dan rasulnya dengan pengutusan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dia menjadikan baginda sebagai rasul terakhir yang menyampaikan khabar gembira tentang syurga kepada orang beriman dan taat, memberi ingatan tentang neraka kepada orang-orang yang kufur dan ingkar, menyeru kepada Allah, yakni para Nabi Muhammad SAW menyeru kepada Allah dengan izinnya, serta menjadi penyuluh dan penyinar. Ini hujah. Apabila Allah Ta'ala mengutuskan sekalian Rasul dan Rasul yang terakhir, maka peranan Rasul itu apa dia? Iaitu memberi peringatan dan juga memberi khabar gembira. Dan menyuluh, menjadi penyuluh dan juga menyinari kehidupan manusia sehingga manusia ini nampak jalan kebenaran dan dapat membezakannya daripada kebatilan. Maka Allah Ta'ala telah pun melengkapkan, Allah Ta'ala melengkapkan kepada manusia, dipanggil alat-alat taklif, kemampuan taklif. Kemampuan taklif. Di mana sebahagian daripada kemampuan itu, kemampuan untuk dia menjadi seorang mukallaf. Sebahagian daripada kemampuan untuk menjadi seorang mukallaf itu sudah ada pada diri manusia, iaitu akal. Akal sudah ada. Untuk dia menilai apa yang baik, apa yang buruk, apa yang sepatutnya dia lakukan. Tinggal satu lagi, iaitulah petunjuk daripada Rasul. Jadi dengan Allah Ta'ala mengutuskan Rasul untuk memberi petunjuk, maka lengkaplah taklif itu. Maka sesiapa yang memiliki syarat-syarat taklif untuk menjadi mukallaf, di akhirat nanti dia akan dihisab dan diadili. Jadi sebab itu para ulama menyatakan bahawa bila kita kata wajib atau mukallaf, macam mana nak mengukur seorang itu mukallaf ataupun tidak? Maka di sana ada syarat-syarat taklif. Syarat-syarat taklif itu yang pertama, iaitulah berakal. Seorang itu berakal. Yang kedua, syarat-syarat taklif, dia sudah baligh. Kerana selagi mana seorang itu belum baligh, dia ada akal tapi belum sempurna. Belum sempurna akal dia. Yang ketiga ialah dia panggil bulugh dakwah, sampai dakwah Rasul kepada dia. Kalau walaupun dia berakal, dewasa, tapi dia berada di pedalaman, tidak sampai dakwah Rasul kepada dia, maka Allah Ta'ala sendiri menyebutkan dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidaklah kami mengazab, kata Allah, melainkan setelah kami mengutuskan Rasul. Jadi pengutusan Rasul itu akan menjadi hujah ketika manusia berada di akhirat nanti, di mahsyar nanti, di mana orang yang memiliki akal yang sempurna, baligh, dan telah didatangi oleh Rasul, yang telah sampai kepada dia Rasul secara direct ataupun risalah yang dibawa oleh Rasul, maka dia sudah tidak ada lagi hujah di hadapan Allah jika sekiranya tidak ada alasan lagi. Allah tidak menerima lagi alasan daripada dia jika sekiranya dia tidak beriman dan tidak melakukan amal saleh. Dia akan dihisab atas perbuatan-perbuatannya. Jika menepati Al-Quran dan juga hadis, dia akan selamat, dan jika menyalahi Al-Quran dan hadis, maka dia akan diadili, dihukum oleh Allah mengikut keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa anzala alaihi kitabahu
Wajib juga kita meyakini bahawa dia ini Allah menurunkan kepadanya, yakni kepada baginda Nabi SAW, kitabnya, yakni Al-Quran, yang penuh dengan hikmah, yang penuh dengan kebijaksanaan. Wa syaraha bihi dinahul qawima wa hada bihi siratal mustaqim. Dengan kitab itu dia, yakni Allah, membentangkan kepada manusia akan agamanya yang betul dan menunjuki mereka jalan yang lurus. Jadi tuan-tuan sekalian, kita perhatikan dalam semua matan akidah, dia akan sebut kitab Allah. Dia akan sebut kitab Allah. Sebab itu, matan-matan akidah ini seharusnya dia menjadi guide, menjadi garis panduan dalam hidup kita. Kita mengaji satu-satu, kita tengok matan-matan ini. Kerana matan-matan ini merupakan kesimpulan yang alim ulama cuba buat khulasah daripada Quran dan hadis. Khulasah daripada Quran hadis. Jadi kerana itu orang dulu, matan-matan sebegini ni dia akan hafal. Dia akan pastikan kukuh dalam hati dia. Supaya apa saja reaksi, apa saja pegangan yang kita nak bina, kita akan bina atas matan akidah ni. Maka akan terpeliharalah kita daripada sesat. Jadi kerana itu, bila kita berdepan dengan sebarang, dipanggil contohlah, ada seorang yang dalam masyarakat ni contohnya, dia mengeluarkan satu ucapan, satu pandangan, satu idea yang berkait dengan agama, maka seharusnya bila kita mempelajari akidah ini, maka kita ukur dengan akidah. Ukur dengan akidah kita. Kalau selari, kita terima. Kalau tidak selari, kita terpaksa tolak. Terpaksa kita tolak. Walaupun orang yang menyebutkan itu orang yang hebat sekalipun, yang warak, yang orang menganggap dia sebagai tokoh dan sebagainya. Kerana dia bercanggah dengan akidah. Walaupun siapa dia. Kerana di akhirat nanti, yang mengadili kita adalah Allah. Bukan tokoh yang kita minati, ataupun yang tokoh yang kita sanjung itu. Dia tidak akan mengadili kita di akhirat. Tidak. Yang akan mengadili kita di akhirat adalah Allah Ta'ala. Jadi sebab itu kita perlu setia dengan ilmu. Bukan setia dengan orang. Dan setia dengan ilmu, kerana orang boleh tersilap. Orang boleh tersilap. Tapi ilmu yang berdasarkan kepada Quran dan juga hadis Nabi SAW ini tidak akan tersilap. Ini kita sebut kerana kadang-kadang ada setengah daripada kita ini, dia berakidah, dia kata dia berakidah dengan akidah Asy'ariyah. Akidah beginilah yang kita baca ini. Tapi pada masa yang sama, dia menganut pegangan, ataupun dia telah dipengaruhi oleh, dipanggil sebagai contoh kita kata dalam alam kesufian. Ada dipanggil tarekat-tarekat yang mirip dengan falsafah. Yang mengeluarkan pandangan-pandangan tentang alam yang menyalahi akidah Asy'ariyah ini. Jadi, kenapa kamu boleh menerima dipanggil fahaman falsafah yang sebegitu? Lalu dia kata, takkan salah dia dikeluarkan oleh tokoh-tokoh yang bertaraf awliya Allah. Seperti Imam Ibn Arabi dan sebagainya itu. Jadi kita menyatakan bahawa ya, mereka awliya Allah. Kita mengiktiraf kedudukan mereka sebagai awliya Allah. Tapi mereka bukan Nabiullah. Mereka bukan Nabiullah. Kita tak boleh menerima mereka melebihi daripada petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awliya Allah berada di bawah Nabiullah. Jadi apa guna kita menghafal matan ni? Matan Sanusi ke, matan dan sebagainya, jika sekiranya kita menolak
matan-matan ini yang dikarang, yang di khulasah pada Quran hadis dengan alasan kerana di sana itu adalah aulia Allah. Jadi sebab itu ana mendengar banyak ulasan-ulasan daripada alim-alim ulama, yang di antaranya Syekh Sa'id Fudah, boleh tengok dalam YouTube banyak dia sebagainya, dan begitu juga ulama-ulama yang lain, maka menyatakan bahawa kita menghormati aulia-aulia Allah as-salihin ini. Tapi kalau ada di sana pandangan-pandangan mereka yang bercanggah dengan akidah yang mu'tamad, terpaksa kita tolak. Karena al-haqqu ahaqqu ayyutaba. Karena kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti berbanding dengan individu. Dan karena dalam Islam, dalam akidah kita ini, kita sedia maklum bahwasanya yang maksum itu, yang terpelihara daripada kesalahan itu hanyalah Nabi-Nabi dan juga Rasul-Rasul sahaja. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man yamut kama bada'ahum ya'uduna. Wajib setiap mukallaf meyakini bahawa sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang tanpa sebarang keraguan padanya. Sesungguhnya Allah akan bangkitkan orang yang telah mati. Ini masuk dalam keimanan kepada as-sam'iyat. Wajib setiap mukallaf meyakini bahawa sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang tanpa sebarang keraguan padanya. Sesungguhnya Allah akan bangkitkan orang yang telah mati, iaitu sebagaimana Dia memulakan penciptaan mereka dari tiada, begitulah mereka akan kembali hidup setelah mati nanti. Wa anna Allah subhanahu setelah dibangkitkan nanti, sebentar dibangkitkan nanti. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala dha'afa li'ibadil mu'minin al-hasanati wa safaha lahum bit-taubati an kibari sayyiati wa ghafara lahum as-saghaira bijtinabil kabairi. Dan meyakini bahawa sesungguhnya Allah akan menggandakan untuk hamba-hambanya yang beriman amal-amal kebajikan mereka, dan Dia memberi kemaafan kepada mereka, kemaafan atau keampunan dari dosa-dosa besar mereka dengan taubat mereka, serta Dia mengampuni dosa-dosa kecil mereka dengan tindakan mereka menjauhi dosa-dosa besar. Ini dapat kita memahami di permatan ini beza di antara dosa besar, dosa kecil. Dosa besar memerlukan taubat. Adapun dosa kecil terhapus dengan sendiri dengan rahmat Allah apabila seseorang itu menjauhi dosa besar. Wa ja'ala man lam yatub min al-kaba'ir sa'ira masyiatih. Adapun orang yang tidak bertaubat, dia menjadikan kedudukan mereka bergantung kepada kehendaknya, sebagaimana firman-Nya yang bermaksud, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, sebagaimana firman-Nya, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Dia mengampunkan dosa syirik. Sesungguhnya Allah tidak Dia mengampun. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang lain dari syirik itu untuk siapa yang Dia kehendaki. Perhatikan ya. Allah Ta'ala kata, dosa lain daripada syirik, tak kira besar mana sekalipun, maka tertakluk dengan kehendak Allah. Ini pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeza dengan Khawarij. Khawarij maka kata orang yang berdosa besar kafir. Dan berbeza pula dengan Murji'ah. Murji'ah dengan iman tidak akan memudaratkan dosa.
Mana dosa bila seorang itu beriman kepada Allah, maka apa sahaja dosa yang dia buat tidak akan menjejaskannya. Tapi kita menyatakan bahawa dosa besar tidak menjatuhkan kufur, tetapi tetap akan terjejas, dipanggil. Tetap akan terjejas, di mana seseorang itu dipanggil ada kemungkinan diseksa oleh Allah dengan kehendak dia. Di samping dosa-dosa ini akan mengurangkan iman. Jadi sebab itu Imam Al-Bukhari rahimahullah, dia menyatakan, aku telah bertemu dengan 1000 guru dan semua mereka menegaskan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman boleh bertambah dan juga boleh berkurang. Iaitu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Dengan mentaati Allah, iman akan bertambah, dan dengan melakukan maksiat, iman kita boleh berkurang. Jadi sebab itu maksiat ini ada kesan. Ada kesan bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa man aqabahu binarihi akhrajahu minha biimanihi fa adkhalahu bihi jannatahu faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Mana-mana orang beriman yang dia hukum dengan nerakanya, dia akan mengeluarkannya dengan kerana imannya. Jadi orang beriman, makna di sini orang beriman tidak akan kekal dalam neraka. Kemudian memasukkannya ke dalam syurganya. Jadi dengan adanya iman, dengan adanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ahli neraka itu yang masuk kerana maksiat, lambat laun akan dikeluarkan Allah daripada neraka, kemudian dimasukkan ke dalam syurganya. Dia berfirman yang bermaksud, sesiapa mengerjakan kebaikan sekalipun sebesar zarah, nescaya dia akan melihat balasannya di akhirat. Jadi kebaikan yang yang akan mengeluarkan manusia daripada neraka, iaitulah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kalau ada syarat itu, maka tidak akan sia-sialah amalan hamba walaupun kecil di akhirat. Jika terbina di atas iman, di mana Allah menyatakan bahawa barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekalipun sebesar zarah, dan nescaya dia akan melihat balasan baiknya di akhirat nanti. Jadi setiap kebaikan itu ada pahala dia. Dan ada dipanggil orang kata apa, darjat-darjat dia. Dan untuk memastikan manusia bebas merdeka, maknanya daripada neraka, dalam pengertian tidak kekal dalam neraka, sesatunya kebaikan yang dia kena sertakan bersama, iaitulah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itu yang dapat kita faham daripada hadis syafaat yang kita akan sebut selepas ini, iaitu matan selepas ini menyebut tentang syafaat. Wa yakhruju minha bi syafa'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam man syafa'a lahu min ahli al-kaba'iri min ummatihi. Begitu juga akan keluar dari neraka itu dengan syafaat nabinya yang Nabi Allah Muhammad SAW, orang-orang yang diberi syafaat oleh baginda dari kalangan umatnya yang melakukan dosa-dosa besar. Jadi di antara faktor yang boleh atau yang akan mengeluarkan orang-orang yang berdosa besar daripada neraka ialah syafaat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana disebut oleh Nabi dalam hadis sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, iaitu kata Nabi SAW, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaatku adalah untuk orang-orang yang berdosa besar dari kalangan umatku. Tapi nak dapat syafaat ni, dia mesti ada satu syarat utama. Sebagaimana yang pernah ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah? Siapa orangnya yang akan berbahagia dengan syafaatmu ya Rasulullah di hari akhirat?
Lalu Nabi menjawab, sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah sadiqan min qalbih. Iaitulah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan benar daripada hatinya. Itu syarat utama untuk mendapat syafaat Nabi SAW. Jadi melihat pada hadis itu, kita boleh membaca siapa umat. Kerana dalam matan ini, Imam Abu Zaid Al-Qayrawani, dia kata, akan keluar dari neraka itu dengan syafaat Nabi Allah, Muhammad SAW. Yakni Allah akan mengeluarkan dari neraka itu dengan syafaat Nabi-Nya, yakni Muhammad SAW, orang-orang yang diberi syafaat oleh baginda. Min ummatihi, dari kalangan umatnya. Bila kita kaitkan matan ini dengan hadis tadi, bila Nabi sebutlah hadis tadi, orang yang akan mendapat syafaat dia adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka menunjukkan bahasanya orang itu adalah umat dia, umat Nabi Muhammad. Jadi syarat untuk menjadi umat Nabi Muhammad ini, iaitulah orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Maka dia adalah umat Islam. Jadi sebab itu Imam Al-Baihaqi dalam mengulas hadis Nabi kata umat dia akan terpecah 73 golongan. 73 golongan. 72 dalam neraka, 1 dalam syurga. Yang satu tu kita sedia maklumlah, maknanya dia dalam syurga. 72 dalam neraka. Apakah 72 dalam neraka itu akan kekal dalam neraka ataupun akan keluar daripada neraka? Maka kita Imam Al-Baihaqi mengatakan, mengulaskan, Nabi kata, bukan yang hanya yang dalam syurga itu saja umat dia, tidak. Nabi kata umatku akan terpecah ber 73. 72 dalam neraka, 1 dalam syurga. Maknanya yang 1 itu akan masuk syurga tanpa dimasuk dalam neraka. Yang 72 itu Nabi kata umat dia juga. Jadi makna bermakna, berkemungkinan mereka akan diberi syafaat oleh Nabi. Mereka akan mendapat syafaat oleh Nabi, lalu dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi sebab itu, tuan-tuan dan sekalian, walaupun kita meyakini bahawasanya kita ni ahli sunnah wal jamaah, kita yakin kita ni adalah bermazhab ahli sunnah wal jamaah, kerana kita yakin ahli sunnah wal jamaah itulah firqah yang satu itu, yang selamat itu. Tapi kita kena berhati-hati, jangan atas alasan kita ahli sunnah wal jamaah lalu kita bermudah-mudah untuk mengkafirkan yang lain daripada ahli sunnah wal jamaah. Maka habis-habis yang perlu kita ucapkan, kalau perlu kita ucapkan, ialah mereka adalah golongan yang sesat. Tapi jangan bermudah-mudah untuk menyebutkan mereka adalah kafir, kerana mereka masih umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbeza menghukum dalam bentuk umum dengan menghukum dalam bentuk khusus. Kita tak boleh kata Syiah kafir dalam bentuk yang umum, kerana mereka masih lagi menghadap kiblat sembahyang, dan mereka masih lagi difatwakan oleh alim ulama boleh memasuki Mekah dan Madinah. Kalau benar Syiah itu kafir, maka kita semua akan berdosa kerana kita mengizinkan mereka untuk, dan semua ulama-ulama atas muka dunia akan berdosa kerana membiarkan mereka masuk Mekah dan Madinah. Padahal Nabi sudah melarang masa hayat dia lagi, dan daripada dimasuki oleh orang kafir, oleh orang musyrik. Mana apabila jemaah haji daripada Iran yang kata-katanya Syiah itu masih diterima untuk masuk ke kota Mekah, mengerjakan haji lagi, semayang bersama dalam Masjidil Haram lagi, itu menunjukkan bahasanya para ulama mensepakati bahasanya secara jumlatan Syiah ini tidak kafir. Tapi kalau di sana kita membaca tulisan-tulisan orang Syiah, penulis-penulis Syiah,
yang menyebutkan suatu perkara yang jelas kufur, maka dia kita hukum kufur. Sebagai contoh, kalau ada kawan-kawan kita yang dia meyakini akidah Syiah, lalu dia kata depan kita, dia kata Quran sebenarnya tak cukup. Quran sebenarnya tak cukup. Maka dia layak untuk kita kata depan dia, kamu telah bercakap dengan satu ucapan kufur. Kita bagi peringatan dekat dia. Kita tegakkan hujah di depan dia. Lalu dia bertegas, bagi saya Quran memang tak cukup. Maka boleh kita hukum dia sebagai kafir. Sebab dia telah melafazkan secara individu, dia panggil begitu. Adapun kita nak menghukum secara umum satu masyarakat itu sebagai kafir, semata-mata kerana dia menganut fahaman-fahaman yang sesat dan sebagainya, maka tidak bukan begitu yang diajar oleh alim ulama kita. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita berhenti di situ. Selesai kita masalah syafaat, dan berikutnya tentang syurga dan juga soalan-soalan yang lain lah. InsyaAllah kita jumpa lagi, insyaAllah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lah, insyaAllah ya. Anda putuskan ya.